sendiri. Okay, boleh. Okay, alright, so kita tunggu 8.30. Nanti 8.30 mula tu kita akan start daripada pintu besar lah. Pintu besar ni paparan yang saya tunjuk ni, ada 5 Digital Education Learning Initiative Malaysia. So nanti kita sama-sama explore lah. Untuk panduan ibu bapa supaya nanti kata pembelajaran ni bukan melalui Google Classroom saja. So kita tengok apa lagi anak-anak boleh explore tentang Portal D5. Okey. Cik Aidil, anak dari kelas mana? Darjah 1, darjah 4 dan darjah 6. Okey. Selang Selang semua dekat SK Sedang. Okay. Alright, cuma nak maklum Cik Adil lah, untuk tahun 1 ni dia punya user ID untuk D5 kementerian ni, pihak sekolah kena tunggu data APDM tu lengkap dan disahkan oleh sekolah, barulah data tu dihantar ke kementerian untuk dijanakan ID untuk tahun 1 dan jangkaan dalam bulan 3 ataupun minggu pertama bulan April lah. Okay, sebab ada situasi tu bila dia daftarkan SK Sedang, dia dah daftar tapi dia pindah sekolah, dia dapat pindah ke tempat lain. So data tu pun dia akan bawa sekali ke sekolah barulah. So dalam proses bulan Januari, Februari tu dia ambil masa untuk sekolah yang semasa terima anak-anak tu dia dah tahu dia punya kelas tahun 1 berapa, guru kelas dia siapa, dan ada rekod dah kehadiran pun direkodkan oleh pihak sekolah, barulah data tu sah lah untuk Kementerian Jana Data untuk penggunaan anak-anak lah. Okay, tak apa. So untuk darjah 1 sekarang, untuk darjah 1 kena guna akaun maksudnya direct Gmail ibu bapa je lah. Dan nanti bila pihak sekolah dah dapat ID untuk tahun 1 tu, macam tadilah kita diedarkan melalui dalam Telegram. Saya ni saya tak edar macam bagi nak bagi seorang-seorang tu memang banyak lah. So saya buat macam kaedah, satu kita buat dalam bentuk buat macam kad e-card lah. Maknanya nanti bila parent dapat tu, buka file tu boleh save dalam telefon. Bila anak nak guna je, just buka dia punya kad tu dengan password ada situ, ada email kat situ. Boleh lah. Sebab kalau macam kita nak download satu-satu tu, nak download file satu-satu, nanti nak tengok mana nama anak. Nama anak nombor 27. Baru nak salin tu ada kaedah lagi lah lebih boleh okey untuk buat satu kad macam kad business card lah, untuk anak-anak dapat rujukan lah. Okay, cuma tahun 2 sampai tahun 6 tu kita dah buat, tinggal tahun 1 je tunggu KPM dah buat ID tahun 1, kita jana lah untuk kad. Okay, baik. Okay, so far anak masuk kelas itulah minggu pertama ni, dia tak sama dengan kalau waktu bersemuka tu boleh tengok anak makan kat kantin. Betul. Dia tahu tu bawa bekal, okey tak abang ni. Tapi betul online ni itulah, kalau online ni itulah Dr. Razi pun kata kalau rambut panjang pun bolehlah datang KPM. Itulah anak tadi pun, anak darjah 1 kan, dia tanya bila boleh masuk sekolah, bila boleh masuk sekolah. Semalam dia pakai baju biasa, kata tak apalah hari ni kita pakaikan dia baju sekolah. Tadi dia pakai baju sekolah, buat video. Tak ada pula pun video, tak apalah, kata dia pakai je sambil buat kerja sekolah. Dia tu semangat sikit tu. Besok minta pakai lagi. Itulah jadi sebab kalau di sekolah lain tu sambil baca dekat ustazah pun pakai baju sekolah. Itu macam kelas PJJ lah pula.
Okey, so kat sini kita ada guru matematik tahun 1. Okey. Cikgu Nozi okey? Semua okey Okey, Cikgu Nozi pun ada ini yang mengajar matematik. Dia nak respon lah. Cikgu Nozi okey? Hari ni kelas. Alright, okay, saya ucapkan selamat datang kepada Cik Muhammad Faizal. Okay, terima kasih Cik Faizal kerana join kelas malam pula untuk parent. Buat kelas malam sebab saya terpaksa buat ni sebab kalau baru buka Telegram ni ramailah kata dah macam artis lah minta tanya. Okay, saya buka malam lah. Okey, cuba sekarang ni untuk makluman parent lah, untuk ID tahun 1 ni di mana yang saya beritahu pada Cik Adil, buat sementara waktu ni tahun 1 menggunakan email ibu bapa untuk mengakses Google Classroom tahun 1 dan juga Google Meet pun pinjam dululah email ibu bapa untuk mengikuti kelas pembelajaran online. Dan saya pun nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, medium PDPR ni kita mengikut guru yang mengajar. Ada yang menggunakan platform Telegram, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang Google Classroom tu. Saya pun minta kerjasama lah, kita terima pembelajaran tu seadanya, dan insyaAllah kalau lah kita doa KP dapat dapat pulih dan dapat kembali ke sekolah tu, dan kita dapatlah bersemuka. Dan cuba hari ni saya dimaklumkan oleh rumah saya ni KP dilanjutkan lagi pada bulan Februari. Nampaknya anak-anak masih lagi lah orang kata bersabarlah tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti kelas online ni, dan insyaAllah di pihak sekolah kita juga yang terbaik lah untuk membantu menyempurnakanlah proses PDPR secara dalam talian, secara Telegram, secara Google Classroom dan sebagainya. Kita gunakan apa yang ada. Okey, saya akan orang kata memberi pengenalan lah tentang Portal Digital Learning Inisiatif Nasional ataupun ringkasnya dipanggil D5, yang mana ni untuk anak-anak kita perempuan yang daripada tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 yang ada user ID D5, orang kata bolehlah mengikuti portal pembelajaran ni. Cuma yang tahun 1 tu harap sabarlah, mungkin dalam bulan April tu kita boleh laksanakan dia punya latihan lah. Okey, sementara itu saya nak minta kerjasama, mungkin Puan Ermawati dengan Cik Faizal mungkin boleh bantu saya untuk tutupkan mikrofon dulu, dan kemudian nanti bila ada sesi soalan-soalan pun okey, boleh onkan mikrofon untuk sama-sama kita kongsi-kongsi lah apa yang boleh kita bantu. Okey, dalam paparan sekarang ni kalau tuan-tuan dapat lihat ni adalah portal dia, yang mana dalam portal ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak akses ni mungkin sekejap saya share dulu dia punya skrin. Okey, sambil tu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti ni, kalau dapat tengok skrin yang saya share ni, boleh drop komen, dan juga boleh dengarlah kalau suara Cikgu MK jelas, paparan saya nampak Cikgu MK, boleh komen dekat ruangan chat lah. Alright. Okey, saya nak tuan-tuan puan-puan yang dapat lihat, okey, dapat dengar dengan jelas tu mungkin boleh komen dekat chat room untuk kata respon lah. Okey. Okay, kalau ada 2-3 orang dah respon tu, mungkin saya akan pergi kepada step seterusnya lah. Nak tahulah kalau dengar suara Cikgu MK jelas, skrin pun nampak, okay, saya bolehlah teruskan. Kalau kat dekat chat room ni ada komen dia,
tuan-tuan perempuan boleh drop komen. Okey, Cikgu Engki saya jelas nampak, okey, boleh komen kat situ. Alright, terima kasih Cik Faizal dengan Puan Irmawati. Okay, so sekarang ni untuk tuan-tuan perempuan nak akses ni, kalau tuan-tuan perempuan nampak lihat ni adalah paparan website dia. Okay, cuma kalau nak mula ni mungkin nak salin site.google ni panjang, mungkin tuan-tuan perempuan boleh dulu type portal Delima KPM. Okey, dan kemudian dekat atas ni dia ada dah dia punya link yang pertama ni. Okey, boleh klik link itu. Okey, dan kemudian dia akan bawa kepada paparan Delima ni lah. Okey, cuma saya nasihatkan untuk tuan-tuan perempuan muda, untuk anak-anak apa nak ikut terus, kalau perasan ni kat sini ni, dekat paparan ujung ni dia ada bintang. Okey, boleh klik bintang ni dan kemudian type kat sini login portal Delima. Okey, portal Delima KPM. Okey, tujuan kita buat bookmark ni mudah nanti kalau tuan-tuan perempuan bila buka saja website, contohlah kalau pakai Google Chrome ni, bila pergi pada new tab ni, dia punya login tu dia ada kat tepi ni, dia susun kat sini. So next time bila tuan-tuan dan perempuan buka pada website Google ni, terus klik dekat bookmark ni, terus pergi pada portal. Maknanya daripada step tadi type Google, type portal Delima, lepas tu jumpa link tu, so dia dah skip. Maknanya tuan-tuan dan perempuan bila tekan bookmark ni dia ada kat bawah ni lah, login portal kat sini. Okey, kemudian bila tuan-tuan dan perempuan dah pergi sini, barulah tuan-tuan klik pada bahagian log masuk. Okey, so log masuk ni saya menggunakan email sekolah sebagai admin. Cuma untuk saya gunakan email pelajar ni, saya kena pilih use another account. Cuma saya nak minta pada tuan-tuan dan perempuan, mungkin boleh tuan-tuan perempuan kongsikan satu email, mungkin anak-anak tuan-tuan dan perempuan boleh drop dekat komen, email anak, untuk saya bantu tuan-tuan perempuan log masuk menggunakan email anak, berserta dengan kalau password tu saya ingatlah SKS UPM 1234 huruf besar. Okay, mungkin tuan-tuan perempuan yang ada email anak boleh share lah email anak dekat ruang komen tu, untuk saya bantu tuan-tuan dan perempuan untuk akses daripada sudut pandang murid lah. Okay, kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang ada email anak tu mungkin boleh share kat sini. Okay, mungkin Puan Irmawati ke kalau ada email anak boleh drop kat komen, ataupun Cik Faizal ke ada email anak, untuk saya bantulah untuk akses. Alright, saya bagi dalam seminit dua lagi. Ada tak tuan-tuan perempuan ada email anak yang MOE tu, boleh share dekat ruangan komen ni, dan saya akan akses email anak tuan-tuan perempuan tu untuk kita tunjuk caralah bagaimana kita nak gunakan portal itu melalui email anak, email MOE anak. Okey, seminit jalan. Okey, terima kasih Cik Aidil. Okey. So melalui paparan ini kita masuk pada email anak.
dan kita klik next, dan kemudian kita masukkan password yang telah diberikan oleh admin sekolah, SKS UPM 1234. Kemudian kita klik next. Okey. So kat sini nanti kalau tuan-tuan perempuan ada paparan keluar save password ni, boleh klik pada save ni. So nanti dekat paparan Google Chrome ni dia akan automatic akan save password. Maknanya nanti bila masuk saja email anak, ruangan password tu dia akan auto fill in atau auto masuk email anak lah. Okey. So kat sini ini adalah paparan portal D5 yang tuan-tuan perempuan lihat ni bila dah masuk email anak. Okey, cuma kat sini dia ada menu satu yang gambar beg sekolah ni untuk murid, briefcase ni untuk guru, dan sekolah untuk logo sekolah. Okey, so kat sini kalau murid masuk email guru, dia tak boleh sebab dia laluan dia untuk guru saja. Okey, so kalaupun sekolah juga pun dia boleh masuk juga. Ini mungkin dia termasuk email sekolah. Okey. Alright, so saya pergi pada paparan email murid. Okey, dalam portal D5 ni saya tengok dan juga pandu lah, maknanya bawa tuan-tuan perempuan lihat. Okey, di bahagian sebelah kanan ni dia ada menu murid. Okey, so menu murid ni dia ada satu buku teks digital. So kalau buku teks digital ni dia ada buku teks untuk sekolah rendah. Dia ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tahun 6, begitu juga dengan sekolah menengah. Okey, memandangkanlah pihak sekolah pun ada kekangan untuk mengedarkan buku teks kepada tuan-tuan dan perempuan. So alternatifnya adalah buku teks digital. Okey, untuk mengakses buku teks digital ni, tuan-tuan dan perempuan perlulah mengakses menggunakan email anak untuk dapatkan buku teks digital. Contoh saya buka untuk tahun 2 ni, dia akan akses menggunakan, okey, saya tukar pada email pelajar. Okey, dia dalam bentuk Google Drive. Di mana dalam Google Drive ni, contoh ambil buku teks. Okey, yang ni. Buku teks dia ada yang ni. Okey, buku teks AJKC ada, AJKT ada, pendidikan khas ada, dan juga buku teks tahun 2 sekolah kebangsaan. So kita buka folder kat sini. So kat sini kita boleh pilihlah contoh kelas Cikgu MK bahasa Inggeris tahun 2 ni kita tak jumpa buku teks dia. Okey, tak ada lagi buku teks, kita nak ambil buku teks yang digital ni. So boleh pilih buku teks English. Okey, sains, bahasa BM. Okey. Ada juga buku-buku yang tiada tu. Alternatifnya adalah kita guru subjek berkenaan akan kongsikan link file untuk buku teks digital tersebut. Cuma kat sini yang ada saya contoh teks sains tahun 2 ni. Okey, so bolehlah ambil panduan dan ada juga boleh. Ini dalam bentuk PDF file. Okey, berbalik pada buku teks digital ni, tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada menu murid. Lagi sekali boleh ambil menu nombor 1 untuk buku teks digital. Okey, kemudian untuk yang kedua ni aktiviti. Apa yang ada dalam aktiviti ni, dia ada platform untuk pembelajaran online. So dia ada Google Classroom. Okey, dia ada Microsoft Teams, ada EduWeb TV, ada Minecraft Challenge dan juga latihan atas talian lah. Okay, cuma di sekolah SK Serdang ni kita menggunakan platform Google Classroom. Okay, so sekarang ni kalau tuan-tuan kalau lihat pada grup saranak beberapa Google Classroom tu, saya pun ada sharekan Google Classroom di mana bila anak-anak kata nak join Google Classroom tersebut, okay, kena bila klik daripada kod Classroom tadi, maknanya paparan Google Classroom. So kat sini ni adalah kelas tahun 2020. Okey, dan pun telah pun tamat. Maknanya sekarang ni anak yang ini telah pun selesai tahun 2021.
Cuma sekarang ni untuk masuk ke Google Classroom kelas tahun 2021, okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu anak ialah di ruangan sini ni, join class ni, ada simbol tambah dan kemudian dia kata ask your teacher for the class code and then enter it here. Okey, untuk orang kata kelas ni, okey, saya akan rujuk kepada dalam grup sarana ibu bapa ni. Okey, kita tengok kelas, kita tengok gambar dia. Okey, kelas sekarang ni kelas tahun 4. Okey, so tahun 4 ni, so dia punya kod dia ialah 56X. Okey. Okey, 56X. HBF. BF. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masukkan kelas kod ni, dekat ujung atas ni klik perkataan join. Okey, so anak-anak telah pun berjaya masuk kelas tahun 2021. Dan kalau lihat kat sini, arahan daripada sekolah. Okey, Assalamualaikum, salam. Selamat datang kelas tahun 4, sila gunakan diri. Okey, so nanti anak akan isikan maklumat nama dan juga kelas. Dan kalau lihat kat sini, Cikgu Hasbi pun ada menghantar satu tugasan lah berkaitan tajuk Ira Tetangga, tajuk salam kenalan. Okey, so kat sini apabila anak-anak telah selesai menjawab tugasan daripada Cikgu Hasbi Dato' Sadawiyah ni, boleh klik pada bahagian done dan juga kat sini pun boleh klik pada done. Okey, ni contoh apabila tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi pada menu utama ni, pergi pada aktiviti, boleh klik pada Google Classroom dan kemudian untuk dapatkan kod kelas. Alright, so pergi pada kelas. Okey, dekat sini ada simbol tambah. Okey, dah masukkan kod. Okey, kod ni boleh rujuk dekat Telegram sarana ibu bapa. Okey, dan kat sini boleh lihatlah dia punya pautan dan juga kod tertera kat sini. Okey, berbalik kepada aktiviti ni, selain daripada aktiviti orang kata pelantar pembelajaran online ni, kita ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, ada EduWeb TV, Minecraft Challenge dan latihan atas talian ni. Cuma di pihak sekolah, pelantar online learning ni kita menggunakan Google Classroom. Okey, dan saya patah balik dekat menu murid tadi. Okey, menu murid ni dari tadi kita dah tengok buku tag, aktiviti dah, dan pergi pada ikon ketiga, ini aplikasi. Okey, dalam aplikasi ni dia terbagi kepada 3 pelantar aplikasi yang boleh anak-anak gunakan. Pertama, dia ada Google. Nak Google Keep ke, nak Google Drive, foto, yang YouTube ni, Translate, Google Earth, Maps, Autodraw dan Canvas. Okey, sini adalah aplikasi yang Google berikan akses untuk anak-anak guna menggunakan portal Delima ni. Bagi Microsoft, dia ada online untuk Office 365, ada Word online, Excel online, PowerPoint online, OneNote, OneDrive, Minecraft, Microsoft Teams dan juga Whiteboard. Dan aplikasi lain yang anak-anak juga boleh guna, dia ada Padlet, ada Blankspace, ada Edpuzzle, Plickers, Wolfram Alpha. So yang ni nombor 6 ni, Quizzes. Ini paling top anak-anak gunalah masa tahun 2020 tahun lepas bila PKP buat. Okay, banyak cikgu-cikgu menghantar quiz sebagai aktiviti lah untuk pemahaman, pengukuhan sebagainya. Ini quiz selalu banyak anak-anak gunakan. So Kahoot ada Wakilit pun ada, Tinkercad ada. Yang ini adalah NVDA Reader dan juga Canva Graphic. So yang ni
ada kesempatan tuan-tuan dan puan boleh explore godek-godek sikit, bolehlah melihat aplikasi yang ditawarkan lah dalam portal Delima. Okey, kemudian saya patah balik dekat menu murid. Tadi kita dah tengok buku teks, ada aktiviti, ada aplikasi. Okey, kemudian di pusat sumber ni, ikon nombor 4 ni pusat sumber. Okey, di mana pusat sumber ni adalah bahan-bahan yang ditawarkan oleh Perpustakaan Negara. Kalau anak-anak minat membaca, ni adalah buku-buku yang boleh digunakan, macam kita pinjam buku lah. So kena boleh tengoklah buku-buku yang available, ada bestseller, yang mana buku-buku ni ditawarkan oleh Perpustakaan Negara. Okey. So kalau kat sini dia ada bahagian untuk sign in ni, bolehlah follow untuk register. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca buku pun, why not? Boleh je akses dekat Perpustakaan Negara melalui menu pusat sumber. Okey, kemudian saya pergi pada menu yang kelima ni adalah email. Okey, email ni adalah email yang anak-anak boleh rujuk sekiranya guru subjek ada menghantar tugasan ataupun ada bahan-bahan yang diberikan oleh guru kelas. So kat sini boleh rujuk kat sini. So kalau ada tugasan ni, dia anak-anak boleh lihatlah ada maklumat-maklumat yang diberikanlah. Okey, boleh buka email kat sini. So yang ini anak-anak juga kalau di bahagian tajuk reka bentuk teknologi ni, untuk bahagian teknologi maklumat ni, kat sini boleh belajar macam mana nak hantar email kat cikgu. Boleh type email cikgu kemudian subjek. Mungkin nak compose kad hari raya ke apa ke, boleh menggunakan fungsi Gmail ni untuk hantar email kepada guru. Okey, so yang ni adalah bahagian menu murid yang nombor 5 lah untuk email. Okey, kemudian nombor 6 ni kalender. Okey, Google Calendar ni macam kita juga dalam telefon kita ni ada Google Calendar punya aplikasi. So dalam fungsi Delima ni ada juga kalender ni. Tujuan kalender ni kalau orang kata ada assignment yang guru subjek hantar ni, anak-anak akan dapat kat sini lah. Ni ada kat sini. Kalau lihat kat sini my calendar ni, automatik nama kalender anak akan diwujudkan lah apabila anak sudah aktifkan email MOE. Cuma yang ada kalender ni adalah kalender-kalender yang anak-anak join Google Classroom daripada guru subjek. So kalau ada tugasan guru subjek ni, dekat kalender anak ni akan tertera apa tugasan yang anak-anak kena selesaikan lah. Okey, cuma paparan Google Calendar ni tuan-tuan puan boleh tukar. Kalau yang ini adalah paparan untuk mingguan, kalau pergi pada bulanan ni boleh tengok untuk sebulan teruslah. Okey, sebab default kalender yang ada dalam kalender ni termasuk dengan public holiday sekali. Sebab dekat bawah kiri ni dia ada tik sekali, holiday in Malaysia. Ada Birthday Agong, ada Tepuzam. So kat sini kalau anak-anak ada kelas dengan cikgu ni, boleh set tarikh. Okey, hari ni kelas dengan cikgu MK. Boleh type kelas cikgu MK. Okey, so anak akan booking waktu lah. Okey, pukul berapa? Pagi pukul 10 sampai pukul 11. Okey, so kemudian save. So bila save ni, dalam kalender Google Calendar anak ni, dia ada reminder kat sini lah, ada kelas. So boleh log kat sini. Alright, okay, ni adalah orang kata aplikasi daripada menu murid yang nombor 6, kalender. Okay, bagi nombor 7 ni pula, ini adalah maklum balas. Okay, so maklum balas ni adalah maklum balas yang anak-anak kalau sekiranya lah nak maklum balas tentang feedback tentang portal ke, kalau kesempatan nak bagi komen, okay, boleh isilah maklumat-maklumat ni dah hantar kepada kementerian untuk dapatkan maklum balas. Okay, so yang ni lebih kepada maklum balas daripada murid lah kepada KPM berkaitan dengan portal Digital Learning Malaysia. Okey, yang 8 pula ikon buah delima ni, yang ni adalah fungsi untuk kita akses rakan-rakan delima.
So dalam rakan-rakan D5 ni kita berkolaborasi, orang kata portal 5 ni berkolaborasi dengan Google, Microsoft, kemudian ada DG, Yellow Heart Initiative, UNICEF kita ada, dan juga MDEC. So yang ni pelbagai orang kata bahan-bahan seperti mana kalau saya klik Google tu dia akan keluar kat sini. Dan kemudian kalau Microsoft yang tadilah dia keluar yang Microsoft yang ini Word sebagainya. Okey, kalau bahagian DG ni, DG pun saya dia punya inisiatif untuk bahan-bahan digital learning ni, so dia adalah berkaitan tentang future skill for all, cyber safe in school competition. So yang ni boleh kalau sekiranya anak-anak nak ikuti lah, kata rakan D5. Okey, kemudian rakan seterusnya adalah UNICEF. Okey, so UNICEF ni tengok kat sini tak boleh nak klik pula. Okey, kemudian MDEC pun tidak boleh nak klik. Okey, so tak apa. So yang ni kita ada Google, ada Microsoft, ada DG, ada UNICEF dan juga MDEC. Okey, ni adalah rakan D5. Okey, kemudian kita pergi pada bahagian aktiviti. Kita dah buat. So aplikasi kita dah buat. Okay, so pergi pada profile account. Alright, untuk profile account ni saya kena tegaskan kat sini lah kepada anak-anak. Cuma sekarang ni paling penting ialah anak-anak perlu masukkan profile picture, supaya profile picture ni kalau cikgu mengantar tugasan ni boleh tahulah wajah anak. Okay, kemudian bila anak dah update profile picture kat sini, dia automatik akan update juga dekat yang ini. So profile anak pun akan tukar juga kat sini. Cuma kat sini dekat bahagian personal info ni, saya nak minta anak-anak supaya kalau bahagian data personalization ni, yang ni kalau boleh apa-apa maklumat kat sini ni anak-anak tak perlu kemas kini. Okay, sebab kalau anak-anak tik sini, tik sana, nanti dia akan menyebabkan akaun suspend satu. Dan kemudian kalau anak tersalah tekanlah data semua ni, dan pihak sekolah ada satu masalah jugalah, terpaksa menghantar laporan kepada kementerian, dan mungkin ambil masa lama lah, dalam tempoh 2 minggu juga untuk anak-anak dapat reset balik status dia. Okay, so apa yang saya kena maklumkan ialah apa saja yang dalam my account ni hanya tukar gambar profile saja. Yang lain-lain tu orang dah kata biar P je. Biar P saja, supaya anak dapat mengikuti kelas dengan baik tanpa ada orang kata apa masalah itu ini. So yang ni nanti anak-anak just upload profile picture. Yang menu personal info, data, security people ni saya nasihatkan tak perlu siap apa-apalah. Okey, so yang ni adalah bahagian personal info. Okey, kemudian di bahagian saya pergi kepada mulut balik terkeluar pula. Okey, dan sekiranya anak-anak telah pun selesai mengikuti kelas, utamanya kelas Google Classroom ni. Okay, so yang ini saya dah buat tadi. Okay, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, kalau sekiranya anak telah pun membuka email dan kemudian dia lihat kat sini ada 9 titik. So 9 titik dekat profile ni. Kalau di Google ni dipanggil Google Webflow. Okay, untuk Google Apps ni, so dalam Google Apps ni anak-anak boleh juga boleh akses email, boleh akses Google Classroom, boleh tengok YouTube, boleh ambil gambar, kemudian ada Jamboard. So cuma untuk bahagian-bahagian aplikasi ni mungkin anak-anak nanti boleh explore bersama dengan ibu bapa, sama-sama explore. Cuma saya nak buat tunjuk cara lah, kalau anak-anak nak menyimpan bahan-bahan ataupun
orang kata apa, lembaran-lembaran kerja. Okey, anak-anak boleh rujuk kepada fungsi My Drive ni. Okey, My Drive ni. Okey. So My Drive ni kalau bahasa mudahnya adalah cloud storage lah, secara online ni, di mana anak-anak boleh upload file, sama ada file, video, gambar. So dekat sini anak-anak boleh simpan kat sini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, storage untuk email MOE anak ni dia adalah unlimited storage. So berbeza dengan email biasa, storage dia hanya 15 GB. So lepas 15 GB, so kena ambil plan je lah, berbayar pula bulanan. So dinasihatkan anak untuk gunakan email MOE untuk akseskan file-file ataupun nak ambil video. So nak upload video ke, nak upload gambar ke, boleh gunakan fungsi Google Drive ni untuk simpan ini. Caranya boleh ambil file upload, dan bolehlah ambil gambar berkaitan video tentang lebih banyak pada akademik lah. Kalau lain-lain video yang tak sepatutnya tidak digalakkan lah. Kalau ada ibu bapa boleh pantau tu, amat digalakkan sekali. Alright, so yang ni adalah fungsi Google Drive untuk anak-anak guna. Saya nasihatkanlah nanti kalau tuan-tuan puan ada masa untuk akses ni, memang saya galakkanlah untuk bersama dengan anak untuk explore dengan lebih lanjut. Okey, sekarang ni saya akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada sebarang pertanyaan tentang kaitan delima ni, saya buka soalan. Dan sebentar itu saya akan stop presenting ni untuk beri laluan kepada ibu bapa lah kalau sekejap ada pertanyaan. Okay. So saya buka apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada apa-apa soalan lah. Okey, sementara itu juga saya ucapkan terima kasih juga pada Ustazah Siti kerana bersama malam ni lah. Terima kasih Ustazah. Okey, saya buka soalan daripada tuan-tuan perempuan kalau ada sebarang pertanyaan. Alright. Ada sebarang pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau tiada sebarang soalan pertanyaan ni saya akan okey. Nampak Cik Adil ada buka mikrofon tu. Okey, Cikgu. Saya nak share knowledge sikit lah berkenaan dengan kalau klik banyak akaun dalam satu maksudnya satu device lah. Satu peranti dia, betul. Okey, maksudnya nak access Google Meet. Contoh. Google Meet kan dia banyak security. Macam pagi tadi saya nak access 2 akaun lepas daripada adik dia, nak access pada abang dia, saya kena buat lock screen, lock device dulu. Baru dia lepaskan saya punya akaun. Tu je lah. Right, setuju dengan Cik Adil di mana fungsi Google yang ada 5 kementerian ni, dia ada satu security base, di mana kalau ibu bapa mengakseskan melalui handphone, kita kena install dulu Android device policy yang ada macam ada pin code tu, ada security code tu. Ada yang buat 4 digit, ada zigzag tu. Fungsi tu yang perlu ada dalam handphone. Bila dah ada buat tu, barulah dia allow kita access multiple account lah. Cuma nasihat satu lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, kalau sekiranya bila kita add account dalam email kita ni, dia ada satu setting tu dipanggil 2 step
verification ataupun update nombor telefon tu. So bahagian update nombor telefon tu saya galakkan supaya tuan-tuan perempuan tidak buat benda tu, just confirm saja, tak perlu update. So bila klik pada update, so dia akan minta nombor telefon untuk dia hantar security, Google Security. So bila buat macam tu nanti, kalau anak nak buka email dekat office, telefon pula dekat rumah, memang tak boleh nak patah balik lah. Tu agak sukar lah. So supaya bila kita add account dalam handphone ataupun dalam komputer ke, bila dia minta orang kata verification tu, just confirm saja dan boleh proceed pada penggunaan lah. Okey, terima kasih Cikgu Aidil, Cik Aidil atas perkongsian tadi tu. Dan saya buka lagi kalau ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ya Cik Aidil. Satu lagi saya nak ucapkan terima kasih lah pada cikgu, sebabnya baru saya nampak sebenarnya keberkesanan dan pentingnya website Delima ni pada murid-murid lah. Dan saya nampak kat sini banyak benda yang kita boleh akses. Sebenarnya saya pun tak tahu lagi apa yang ada dalam Delima ni. Bila saya masuk penerangan, masuk malam ni, apa yang cikgu terang dan apa yang cikgu bagi tahu, dan saya dapat buka minda saya bahawa sebenarnya website Delima ni memang banyak membantu. Dan banyak benda yang kita boleh save dan kita boleh gunakan untuk kepentingan pelajar dan guru-guru itu sendiri. Betul. Terima kasih Cikgu Aidil. Cikgu Pakcik Aidil. Right. Cuma nak minta lah nanti kalau Cik Aidil berkesempatan untuk explore lebih, kalau sekiranya nak kongsi dekat Telegram Sarana Guru Klasum tu, memang saya alih-alihkan lah dari sudut pandang ibu apa lah. Mungkin daripada pandangan ibu apa, betapa orang kata medium orang kata portal digital learning ni, selain daripada anak nak menggunakan Google Classroom semata-mata, ada perkara lain ataupun ada aplikasi lain yang di dalam portal tu dapat anak-anak explore. Terutamanya kalau kita nak, kadang anak ni orang kata bila satu keadaan tu dia boring, bila kita dapat mengenalkan perkara lain ataupun aplikasi lain yang menarik minat tu, so mereka pun akan orang kata ada keterbukaan lah untuk mempelajari aplikasi-aplikasi lain, dan aplikasi lain tu pun dia berkumpul dalam satu tempat dekat portal Delima tu. So kat situlah tuan-tuan perempuan boleh bantu anak orang kata masuk pada portal Delima ni, boleh gunakan apa yang ada dalam tu lah. Sebab kalau nak subscribe orang kata portal pelajaran yang berbayar tu, mungkin kita pun ada suka sikit lah, sebab kita tak melalui sekolah. Cuma di pihak kementerian ni dia ada platform ni. Satu lagi pun tak bayar apa pun, just masuk saja, login saja, dah boleh lah gunakan apa yang ada dalam tu lah. Okay, saya ucapkan terima kasih pada Cik Aidil atas feedback yang orang kata positif lah untuk anak-anak guna. Dan saya buka lagi kalau ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan perempuan, mungkin dapat saya kongsikan lah bersama dengan tuan-tuan perempuan. Okay. Dan saya akan malam ni saya akan tutup awal sikit, mungkin dalam 9 suku, dan kemudian kalau ada keperluan seterusnya untuk sesi seterusnya, insyaAllah saya akan buka semula lah sesi Google Meet. Okay, so saya buka sebarang pertanyaan daripada pihak ibu apa. Kalau tak ada, saya sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sudi menyertai sesi kelas malam untuk sama-sama kita mengetahui lah tentang portal Delima ni, terutamanya berkaitan rapat dengan PDPR online learning ni, untuk membantu
guru, sekolah dan juga ibu bapa berkaitan dengan digital learning. Dan saya ucapkan juga kerjasama yang diadakan ni, memang saya ucapkan terima kasih banyak-banyak supaya orang kata kerja antara guru dan juga ibu bapa ni ada satu jaringan yang dapat kita bina, sebab orang kata nak jumpa face to face ni itulah dalam tekanan yang ada ni, dan kita bersua dalam bentuk online platform lah. Okey, saya buka apa soalan daripada ibu bapa, sebab saya pun ada yang ibu bapa baru masuk. Generik PW ni, selamat datang Puan, kita pun baru nak tutup majlis ni. Okey, insyaAllah pada yang baru masuk, tuan-tuan puan tak perlu risau sebab saya ada buat rekod sesi malam ini, dan insyaAllah tuan-tuan puan boleh tonton semula. Nak kata taklimat tak lah, cuma kita buat sesi kelas bimbingan lah, kelas malam ni, untuk panduan ibu bapa, untuk beri pendedahan lah kepada anak-anak macam mana nak gunakan Portal 5 menggunakan email MOE yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Okey, terima kasih Cikgu Ziad pun ada ni. Dia pakai email anak ni untuk masuk. Terima kasih. Alright, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua ibu bapa yang hadir malam ini. Tak ramai pun tak apa, janji orang kata sampai maklumat yang kita perlukan, dan insyaAllah rakaman ni saya akan masukkan dalam YouTube, dan nanti tuan-tuan puan boleh rujuk semula pada rakaman nanti. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih, dan kita akan jumpa lagi lah seterusnya lepas ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Cikgu.